Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan tengok berkenaan dengan topik wind power lah, tenaga angin. Okay, so um, wind power ni dia kita fokus kepada ni lah, macam mana kita nak hasilkan tenaga elektrik daripada tenaga angin yang available. So actually tenaga angin ni asalnya daripada matahari juga lah, daripada solar juga, tenaga solar. So dia wind ni wujud disebabkan ada perbezaan suhu lah daripada tempat ke tempat lain. So that's why dia berlaku pergerakan udara tu lah. So wind is the movement of air in response to pressure different within the atmosphere. So kita tahu different temperatures ni different pressure dekat udara ni. So that's why berlaku pergerakan udara ataupun angin lah. So wind power is the conversion of wind energy into useful form of energy, seperti wind turbine bagi menghasilkan tenaga elektrik lah. Itu contoh lah. Okay, so secara annually over the earth landmass bagi satu ruang apa yang orang kata ni keseluruhan ni lah untuk di bumi kita ni lebih kurang 1.7 million terawatt hour of energy is generated in the form of wind. So tenaga daripada angin tu dalam around 1.7 million terawatt hour. So ni contoh-contoh wind turbine lah yang awak boleh tengok, yang awak boleh jumpa. Tapi kat Malaysia mungkin susah sikit lah kita nak jumpa sebab kurang kan kat Malaysia ni, negara kita ni kurang angin. Tak macam negara-negara yang 4 musim, sebab kawasan-kawasan sana yang 4 musim ni dia dari tempat ke tempat lain dia punya perbezaan suhu tu ketara. So pressure pun berbeza, so which is lead to ni lah banyak pergerakan angin lah, pergerakan udara. Okay, so daripada segi pemilihan tempat untuk kita nak menjana tenaga elektrik daripada sumber tenaga angin ni, so kita kena consider dia dari segi location lah. So economic of wind power depends strongly on wind speed. So maksudnya walaupun ada angin belum tentu lagi dia sesuai lah tempat tu. Tapi kebiasaannya kita kena make sure kita kena buat ukuran lah. Kebiasaannya angin yang kelajuannya melebihi 5 dan ke atas, kebiasaannya kita boleh consider okey lah untuk kita buat installation untuk turbine. So dari segi ekonomi lah, maksudnya bawah daripada itu sebenarnya kita boleh hasilkan tenaga elektrik, tetapi dia tak kata apa, dari segi ekonomi aspek dia tak berbaloi. Tak berbaloi. So biasanya 1.5 megawatt punya wind turbine at a site with a wind speed of 5.5 meter per second, dia boleh generate around 1000 megawatt hour per year tenaga boleh hasilkan. So the starting point for any wind development untuk orang kata apa, bila kita nak start buat install wind turbine tu, yang paling penting sekali tempat tu mestilah tempat yang berangin, yang windy side. Maksudnya awak boleh rasa angin dia. So kalau tempat tu memang tak ada angin, memang tak sesuai. Walaupun awak rasa angin sikit-sikit, kadang ada, semua tempat tu memang tak sesuai untuk awak install wind turbine lah untuk generate tenaga elektrik. So wind speed biasanya dia berubah mengikut ketinggian of turbine. Biasanya turbine ni dia letak sangat-sangat tinggi daripada ground.
Sebab apa? Lagi tinggi dia punya blade turbine tu, lagi bagus dia catch angin lah. Sebab kalau kawasan-kawasan yang bawah ni dia banyak halangan, macam bangunan-bangunan, pokok-pokok, bukit bakau, gunung banang. So benda tu semua akan mengganggu pergerakan angin. Biasanya dia akan slowkan movement of air lah. Kalau dekat atas tu dia smooth dia. So that's why kebanyakan wind turbine ni dia sangat-sangat tinggi. Even awak kita boleh tengok dia apa ni ketinggian dia kan boleh mencapai 100 meter, so sangat tinggi. So awak tujuannya supaya dia dah dapat dapat angin yang orang kata apa yang cukup lah, yang tak tanpa gangguan. So depending on the efficiency of wind turbine, there is a cut of wind speed below which power generation is not considered economical. So biasanya kalau certain threshold speed tu, kalau bawah daripada tu dah sesuai dah untuk kita consider dia menguntungkan lah. Maksudnya dari segi maintenance, sebab installation of wind generation dia melibatkan kos yang tinggi. Dia dari segi orang kata apa, nak install dia punya tower dia, nak install dia punya rotor dia, nak install dia punya generator dia, so benda-benda tu semua kos yang besar. Starting cost dia sangat besar, dan juga maintenance dia pun agak sukar sebab dia tinggi. So biasanya wind speed as low as 5 kita consider bolehlah sesuai, kita boleh exploit dia dekat onshore. Tapi kalau biasanya kalau offshore dia kena lagi tinggi lah, sebab offshore ni maintenance cost dia lagi tinggi, installation cost pun sebenarnya hampir dua kali ganda, sebab dekat laut kan, awak nak kena base dia bawah laut lagi, so agak sukar. So maintenance pun perlu menggunakan helikopter lah, ataupun kapal-kapal besar yang ada crane lah. So cost lagi tinggi lah. So offshore wind speed biasanya 6.5 meter per second untuk make sure dia punya orang kata apa, dia economically effective lah. So disebabkan offshore punya wind turbine ni dia cost dia berganda berbanding dengan onshore. Onshore dekat kawasan tanah dan offshore ni kawasan laut lah. Okay, so dari segi nak pilih tempat tu, locating a site, prospective developer of wind project biasanya dia akan refer kepada wind survey. So kena buat wind survey dulu lah, kena buat kajian, kena make sure semua yang orang kata apa, data-data yang diperlukan ada untuk menentukan kesesuaian wind turbine tu, installation of wind turbine dekat sesuatu kawasan tu. Otherwise kalau awak tak ada data, awak tak boleh nak tentukan sama ada apa ni dia punya wind turbine yang awak nak install tu dapat berfungsi dengan baik ke tidak, dari segi generating power sepanjang tahun tu, berapa banyak angin yang dia ada tak masa-masa serta masa tu angin tak ada ke. So dia kena kaji semua benda tu. So biasanya once a producer site has been identified, it must be studied in more detail to confirm that it is suitable. Suitable, so dia kena sure bila dah ada tempat, dia kena buat lagi detail study lagi, kena ambil bacaan record, mungkin makan tahun lah. Bukannya boleh macam satu hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu je untuk awak dapat data terus boleh awak install, tak. Okay, so kebiasaannya long and short term wind speed measurement will normally be done to ascertain the wind regime. So dia kena tengok betul-betul kelajuan angin tu untuk short term dan juga long term. Only when this figure are available, so bila ada data ni, then barulah next stage dia akan buat calculation untuk determine dari segi ekonomi lah, orang kata apa berbaloi ke tidak untuk install dekat situ.
Manakala kalau dari segi offshore project pula, biasanya dia require the sea attention as onshore, tetapi biasanya data untuk offshore ni tak sebanyak yang data onshore. Sebab bila dekat laut kan, so biasanya kalau offshore ni biasanya dia akan gunakan satellite image lah. So cost dia akan besar. This can provide an indication of sea roughness from which can wind speed can be calculated. So ni contoh lah wind turbine dekat onshore dan juga offshore. So turbulent. So biasanya bila wind pass over the land, inilah kawasan yang tak rata lah of the ground and different. So biasanya dia akan menyebabkan ni lah, biasanya wind kalau akan lalu dekat kawasan bukit dia akan menyebabkan macam turbulent lah, dia punya gangguan angin. So speed angin tu sebenarnya akan berkurang. Yang itu yang biasanya dia akan ni lah, dia kena consider lah. Sama juga bila awak letak satu wind turbine dekat kawasan yang angin banyak, bila angin tu lalu dekat wind turbine, sebenarnya dia akan create turbulent. Sama macam awak lah, awak bawa kereta atau bawa bas, bawa lori je, belakang lori atau bas tu akan create turbulent kan. Lagi besar objek tu, lagilah banyak turbulent. So biasa motor ni suka follow belakang kan, dapat orang kata apa, tarik angin kan, boleh follow laju lah kan. So benda ni pun sebenarnya dia akan bila ada turbulent ni, dia akan create additional strain on wind turbine blade. So biasanya dia boleh merosakkan dia punya blade lah. So that's why benda-benda macam tu pun dia kena buat consideration. So kalau kata angin terlampau kuat, dia akan guna gearing untuk slow down kan. So in order to limit this damage as much as possible, wind turbine designer will normally place the turbine on a tower. So dia biasa letak dekat tower setinggi-tinggi mungkin lah, which is tall enough to raise the blade above this turbulent layer of air. So biasanya kalau contoh lah, kalau macam dekat kawasan bukit ni, kawasan bukit kan, kadang-kadang kalau awak contoh awak ada wind turbine kat sini, awak ada wind turbine sini, kadang-kadang angin tu dia akan, dia mantul kat atas ni, dan actually angin dekat atas ni dia akan gerak macam ni kan, yang dia di bawah ni dia akan naik ke atas, so dia akan create macam turbulent lah. So dia dua-dua berlawan. So yang tu yang masalah tu, isu dia sebab ada cross angin kan. So benda macam tu, that's why biasanya dia akan raise setinggi yang mungkin lah supaya angin tu dapat sekata, so barulah blade tu boleh pusing proper lah. So yang tu yang dimaksudkan dengan ni lah, ni turbulent air create additional strain ni. Okay. So the wind offshore is generally less disturbed because the surface of the sea is rata je kan, landai kan. Sebab dekat laut kan sentiasa landai je. So angin tu dia sekata lah dapat. Tapi kalau dekat tanah, dekat kawasan tanah, biasanya dia berbukit, tak rata. So jadi angin tu kalau terlampau kuat, dia akan push ke atas. Dia maksudnya dia tak bergerak sekata lah. So wind turbine is a device that convert kinetic energy. So bila bergerak tu kita panggil dia kinetic energy kan. From wind and also called wind energy. So wind energy ni kira kinetic energy lah, into a mechanical energy. So daripada kinetic energy dia akan push wind turbine tu pusing. So dia akan menghasilkan mechanical energy. So movement of blade lah, movement of blade. So a process known as a wind power. So dia hasilkan wind power lah. So kemudian, if the mechanical energy is used to produce electricity, the device may be called a wind turbine. So bila panggil wind turbine je maksudnya dia hasilkan daripada tenaga angin, kinetic energy ni kepada mechanical dan kepada electrical energy. So tu kita boleh panggil dia wind turbine ataupun wind power plant. So wind turbine are designed to exploit the wind energy that exists at a location. So biasanya dia nak exploit tenaga angin yang ada dekat satu kawasan tu lah. So conventional horizontal. So biasanya untuk wind turbine ni ada dua jenis lah. Satu dalam bentuk horizontal, macam kipas awak lah. Macam ni ya. So ada ni.
dia punya tu lah. Satu lagi dia type yang vertical. So dia pusing macam ni lah. Dia pusing macam ni. Satu lagi dia pusing secara horizontal ni menegak. Okay, kemudian satu lagi yang vertical punya. Ni biasanya kalau yang untuk yang vertical ni kebiasaannya ni horizontal, ni vertical. So biasanya vertical ni kebanyakannya diguna untuk kat building yang ruang yang limited lah. So conventional horizontal axis turbine can be divided into 3 component. So biasanya kalau yang jenis yang macam ni dia boleh divide into 3 komponen lah. So dia ada pecah-pecah komponen dia. Satu rotor component. So the cost dia lebih kurang dalam 20% lah daripada total wind turbine cost. Kemudian dia ada generator component. Generator component ni dekat bahagian dalam lah. Kedudukan dia biasanya dekat belakang blade. Dekat belakang blade. So cost dia dalam 34% daripada total wind turbine punya cost. Ni include control, generator dan juga elektronik serta gearbox lah. Kemudian last kali adalah dia punya structure. So ada 3 lah. 2 generator, 3 dia punya structure. Structure tu base dia lah, tiang dia tu. So ni dalam around 15%. Ni include tower, rotor, yaw mechanism. Ni yang untuk sambungan lah. Jadi yang pertama dia ni rotor component. Bila cakap rotor tu yang rotate lah, yang rotation, yang berpusing tu kan. Itu kita panggil dia rotor. So inilah blade yang shaft yang sambung pergi kepada kepada gear lah. Gambar dia. Tak ada gambar tak faham. Di sini. So ni kawasan. Ni yang komponen yang first lah. Main komponen dia. Kemudian bahagian yang kedua kat sini. Ni generator, controller, elektronik punya ni shaft semua ni. Yang ini adalah bahagian yang kedua. Ni bahagian yang pertama. Yang ketiga ni daripada rotor yaw yang sambung tiang. Kemudian ada, sebabkan biasa wind turbine ni biasanya dia boleh pusing. Dia boleh pusing lah, dia ikut arah angin. Kadang-kadang angin daripada arah utara, kadang daripada selatan. So dia kena, blade dia tu boleh bergerak untuk tengok arah angin tu kat mana. So dia ada sensor lah. Dia guna anemometer lah untuk measure kedudukan dia. Okay, so ni dia punya history sikit lah berkenaan dengan wind turbine. So wind turbine ni dia mula wujud 1970 dah ada dah. Awal 1980 dah ada lah. So generating capacity dia kecil lah waktu tu. Dalam 30 ke 60 kilowatt. So ni ke 30 ke 60 kilowatt ni sebenarnya berapa biasanya ni lah boleh supply untuk satu rumah, 2 rumah lah. Kemudian tahun 1980 hingga 1990 saiz ni dah pergi kepada 300 ke 500 kilowatt. Dan sekarang kalau awak tengok dah boleh achieve sampai 10 megawatt. Sebenarnya actually dah besar sikit dah makin besar. Makin lama makin teknologi dah makin improve. So dia makin dia punya generating capacity dia makin besar. Ini contoh horizontal punya wind turbine lah. So kita ada tower, dengan tower dia, ni kawasan sini ada gearbox dengan generator lah. Ni dia punya rotor dia. Yang untuk ni lah turbine dia. Kemudian kita ada juga yang vertical punya. The standard wind turbine has a vertical rotor attached to the horizontal shaft. With dengan horizontal shaft ni, dia punya rotor ni turn into vertical plane and must be raised on a tower so that the blade are clear from the ground. Sebab dia ni dia pusing macam ni, so dia kena tinggi lah. Satu lagi untuk safety lah. Okay, so kalau yang untuk vertical, so vertical axis punya turbine, biasanya dia boleh letak dekat atas tanah je, boleh rendah lah. So both gearbox and generator can also be placed on the ground. So biasanya maintenance cost lagi rendah lah. So most design will operate with the wind blowing from any direction. So dia tak kisah kedudukan
angin tu datang dari mana, tapi dia tak ni lah, apa tu, tak kisah So a yawing system is unnecessary. So tak perlu pun dia punya ni lah untuk yang gearing untuk nak gerakkan blade tu ke arah mana, sebab dia memang boleh terima angin daripada semua arah. So ni contoh vertical punya wind turbine. Okay. So rotor design. So rotor blade can be made from variety of material, including metal, wood, composite material and carbon fiber. So biasanya lagi ringan, lagi bagus lah. Kalau kita nak elakkan dia lagi berat, sebenarnya lagi orang kata apa, lagi tak efisien lah sebenarnya. So the control method is used to prevent the rotor turning too fast when the wind speed are high. So dan biasanya dia punya blade tu dia boleh control lah supaya nak elakkan daripada dia pusing terlampau laju. So kalau awak perasan dalam tahun 2009, 2008, 2009 kot, waktu tu ada satu kes dekat UK lah, dekat kawasan Birmingham. Waktu tu saya ada dekat Nottingham masa tu. Apa ni? Angin terlampau kuat. So dia punya wind turbine tu, dia punya blade tu pusing terlampau laju sampai apa? Meletup. Sebab dia orang dah tak boleh kontrol. Dia sebab angin tu terlampau laju, dia punya satu wind turbine dia meletup terus. Dia terus terbakar lah. Sebab apa? Dia orang dah tak boleh kontrol. Dia orang nak cuba tukar gearing pun dah tak boleh. So that's why pentingnya untuk wind turbine ni dia boleh kontrol supaya dia nak kena make sure dia tak pusing terlalu laju. Sebab kalau tidak dia tak boleh kontrol lah. Sebab dia tak ada brake kan. So stall control use fixed blade of a shape and orientation that cause an aerofoil to stall at high wind velocity. So limiting its rotational speed. So dia memang kena design supaya kalau angin terlampau laju dia akan push, dia akan menyebabkan kipas tak berpusing. Sebab kalau tidak, nanti kalau pusing terlampau laju itulah jadi kes macam itulah, dia akan tak boleh kontrol dan menyebabkan kerosakan lah. So biasanya kalau terbakar satu tu memang rugi berjuta-juta lah. So pitch control use a rotor wind speed that can be twisted at a different wind speed. So yang ini yang biasa kebanyakan ni lah yang boleh control apa tu, yang boleh control wind dia punya angle apa tu rotor dia, rotor blade dia supaya mengikut kelajuan angin lah. So biasanya ni lebih the most efficient, the most popular method lah of speed control dan lebih efisien lah. Dan tower design. So tower untuk wind turbine biasanya dia ada pelbagai style lah. Biasanya dia boleh guna ni lah, steel lattice and cylindrical steel ataupun concrete design. Dan biasanya dia dah orang kata apa, dia buat awal-awal lagi lah dekat construction site, kemudian baru dia bawa pergi ke tempat yang install tu. So a tall tower will place rotor in a region of high wind speed. Biasanya dia akan ni lah, akan cost more lah, lagi tinggi dia punya tower tu sebenarnya lagi cost lagi besar lah, tapi sebenarnya lagi bagus. So biasanya dia punya ketinggian tower tu akan determined by rotor diameter. So kebiasaannya dia bergantung kepada size blade punya diameter tu lah. Kalau lagi besar dia punya rotor tu, kena lagi tinggi lah, nak sangkut kan kat tanah. So the bending frequency of a tower must also be taken into consideration. So mungkin kalau angin terlalu kuat dia akan push, so dia kena consider kat tower tu kuat ke tak nak withstand apa tu kekuatan angin tu, kalau dia akan bend silap-silap boleh terbalik. So then dalam topik wind turbine ni ada sikit calculation lah ada sikit calculation. So this definition of a various variable used in calculating the power available for wind turbine. So kita ada E stand for kinetic energy, kemudian M untuk mass, dia punya berat dia lah, kemudian V untuk wind speed, meter per second, kemudian kita ada P untuk power, kemudian ni mass flow rate, kemudian kita ada energy flow rate, dE per dt. Tak apa, ni nanti kita tengok rumus je, tengok calculation. Kemudian kita ada rho ni, ni P tapi dia rho, dia macam ni.
Ni density. So rasa awak pun pernah jumpa lah sebab dalam civil pun banyak guna kan. Dan A ni area lah, sweep area. So sweep area ni maksudnya area awak punya ni lah, blade awak pusing sweep area ni lah. So kita bergantung kepada orang kata apa, jejari dia punya wind turbine tu lah, blade tu Kemudian kita ada power coefficient CP dan kemudian radius R. Sini R kat sini lah. Kemudian X ni adalah distance biasanya daripada ni lah, daripada tanah ke atas lah Kemudian masa. Okey, tak apa, yang ni tak apa. Kita awak tengok apa pening lah. Ini banyak kepada matematik. Tak apa. Okay, so yang paling penting sebenarnya rumus yang awak nak kena ingat yang ni lah. Available power yang kita boleh extract daripada wind ni adalah inilah P available ni sama dengan setengah rho A V kuasa 3 CP. Ni rumus je lah, rumus asas je lah ni kalau kita contoh ni kita boleh ni lah. Kemudian ni dia punya A, okay, dalam rumus ni ada A kan, so A ni sebenarnya kita dapat daripada sini, daripada sini. Ni sweep area sweep area dia adalah pi r square. So R tu adalah dia punya jejari untuk wind punya itulah. Dekat sini lah sweep area dia, pusingan untuk dia punya wind turbine tu. Sebab kadang-kadang kita nak tentukan, so contohlah find the power converted from the wind into the rotational energy in the turbine by using the following data. So dia bagi dia punya blade punya length adalah 52 meter. Kemudian wind speed adalah 12 meter per second. Kemudian awak punya air density pula adalah 1.23 kg per meter padu. Power coefficient dia adalah 0.4. So macam mana awak nak kira? Kita tengok rumus lah kan. So power available sama dengan apa? Setengah rho A V CP kan. V kuasa 3 Dia punya rumus dia adalah okay, so rho A V kuasa 3 CP. So rho ni adalah density, A ni adalah sweep area dia, V adalah wind speed, CP pula adalah power coefficient. So itu asas lah. Okay, so berdasarkan ni awak boleh calculate lah. Setengah rho dia berapa? 1.23 darab dengan A area berapa? Area awak kena calculate asing. A sama pi r square. So pi r berapa? 52 kan? Kuasa 2. Calculate lah. So ni jadi 52 kuasa 2 pi, kemudian V kuasa 3. So 12 kuasa 3 plus kali CP 0.4. Okay dah. So yang ni awak boleh calculate lah. Awak dapat lah punya power available dia. So ni apa ni? 1.23 darab 52 kuasa 2 pi darab 12 kuasa 3, mana kuasa 3? 12 kuasa 3 darab 0.4. Okay. Awak dapat dalam 7 7.22 megawatt. So awak dapat lubang tu lah. Tak jawapan So lebih kurang ni lah, dia punya ni 7.22 megawatt. Dia punya, kalau tahu nak confirmkan unit dia, biasa saya buat sini lah 1.23 ni apa ni, kilogram.
Okay, so unit dia lah kilogram per meter kuasa 3 darab apa ni? Meter kuasa 2 kan. Meter kuasa 2 darab ni kuasa 3 Kuasa 3 meter per second kuasa 3 darab satu lagi koefisien. Power koefisien ni apa unit dia? Ya, dia tak bagi density apa. Okay, so power coefficient dia tak ada unit. So ni awak akan dapat apa ni? Meter. So awak akan dapat kilogram meter square per second kuasa 3. So ini dia ada ni lah, ada orang kata apa? Kalau awak search dekat Google kilogram meter square per second kuasa 3 ni, awak akan dapat unit dia, ada spesifik unit dia. Kita dapat 7.22 megawatt. So yang inilah dia punya power dia, then kita boleh buat comparison lah. Okay. So then pressure for land use and concentrated campaign. So biasanya kalau nak install wind turbine ni, biasanya kalau macam dekat Europe dia bermasalah sikit. Sebab apa? Dia akan ganggu habitat burung. Sebab banyak bila install wind turbine je, burung-burung yang lalu-lalu akan mati. Sebab bila wind turbine terlalu besar kan, burung lalu je kena kat kipas, habis mati. So benda tu bermasalah lah, mengganggu. Kemudian dia require tanah yang besar. So biasanya kalau orang yang nak bagi tanah tu, dia berkira-kira. Lain lah kalau macam orang macam syarikat telekomunikasi, dia guna ruang kecil je. So dia still orang kata apa, awak boleh apa tu, saya nak kata awak boleh sewakan lagi, awak dapat duit. Untuk wind turbine ni sama, awak boleh dapat duit juga kalau orang install kat situ kan, tetapi dia akan makan ruang yang besar. Silap-silap tanah tu dia perlu ruang yang besar. Okay. So kelebihan dia untuk yang kalau wind technology, the wind energy is more predictable and more reliable lah. So dan terbelan dia adalah lebih rendah kalau so wind turbine ni biasanya dia boleh guna lama lah. So dan dia akan offer possibility of building wind farm with a capacity of 1000 megawatt or more. So dia macam dah jadi macam power plant lah. So the higher the wind speed available offshore means that the output will generally be higher offshore. So biasanya wind speed dekat kawasan lautan lagi ni lah, lagi tinggi. So sebenarnya lagi dari segi ekonomi lagi untung lah. Kekurangan pula cost. So biasanya untuk wind turbine ni dia punya cost dia adalah between 40% to 100% more than building a similar farm onshore. Ni untuk offshore punya wind technology lah kalau awak install offshore. Dan maintenance cost are higher. So dia maknanya offshore ni dia 2 kali ganda cost dia daripada yang onshore punya dekat tanah. So constraint on wind capacity. So the amount of wind power that can actually be exploited is likely to be limited. Sebab apa? The problem lies in the fact that wind is not reliable resource. The output from wind turbine cannot be guaranteed from day to day. So setiap hari dia tak konsisten lah. Kita tak boleh nak predict kan. Hari ni angin kuat, esok angin perlahan. Dan dia tak menentu. Sama macam matahari lah, awak tak boleh nak predict. So that's why kadang-kadang bisnes yang melibatkan wind dengan solar ni orang tak berapa suka sebab susah nak predict dia punya keuntungan dia. Mungkin ada base punya orang kata apa, margin untuk untung dia, tapi dia tak macam power plant. Kalau power plant yang konvensional punya, setiap hari punya output awak dah boleh kira, awak tahu dah sebab dia constant. Sebab kita yang tentukan dia punya output dia lah. Tapi kalau untuk yang renewable ni, wind dengan solar ni tak menentu. Dia tak reliable. So
daripada dia punya uncertainty ni, so power dispatch cannot depend on wind for base load generation. So biasanya grid punya supplier ni yang terima supply daripada generation power plant ni, biasanya kalau untuk renewable macam solar ke wind ke, dia orang tak jadikan solar dengan wind ni sebagai satu base load generation, sebab tak boleh tentu. Kalau kata dia meminta 20 megawatt, belum tentu boleh dapat 20 megawatt, mungkin kurang. Dia tak boleh apa ni, sebab dia tak konsisten. So itu isu-isu yang ni lah daripada renewable lah. So whenever power is available, they can use it to displace other type of generation. So when it's not, they must bring those other plant into service. So offshore wind farm present an additional problem because the power from generating facility must deliver to the national grid at a point on a coast. So kena hantar. So dari segi environmental punya consideration, the principal environmental advantage of wind power is that it is renewable. So dia free lah kan. Awak tak kena bayar apa-apa pun dia punya resource dia. Once awak dah install, dah build dia punya wind farm tu, then awak dah tak payah pening-pening dari segi cost lah. Mungkin maintenance je lah. Dan awak just sedut dia punya keuntungan. Itulah. Wind power is also clean source of energy. So dia clean lah Dia tak ada emission lah, carbon emission. So it use does not lead to the significant environmental or atmospheric emission. So wind power produce less carbon dioxide, less sulfur dioxide, less nitrogen oxide, and less of other atmospheric pollutant. So dia tak ada kesan kepada environment kita lah. During a manufacture of the wind turbine, steel, concrete, aluminium dan juga other material will have to be made and transported using fossil energy source. So waktu nak prepare dia punya orang kata apa, dia punya komponen-komponen, waktu tu lah mungkin dia guna conventional punya energy sources lah. So waktu tu lah mungkin ada orang kata apa, dia punya contribution kepada emission lah. Tapi once dia dah install, tak ada dah, dia dah tak ada impact kepada environment. So visual impact usually attract the most criticism. So wind farm cover a large area and they are impossible to hide. So biasanya bila dah install wind turbine ni, awak akan nampak daripada jauh pun. Setengah orang tak suka gambar nampak benda tu kan, mengganggu. Tapi setengah orang kalau orang tak pernah nampak, macam awak ke saya, suka je sebab cantik kan, nampak view cantik je. So the other major effect of wind turbine is dia menyebabkan noise. Biasanya kalau sama lah macam kipas kan, kalau pasang kan dia akan bunyi kan. Kalau angin dengan kipas dia akan bunyi. Blade noise is the most serious of this lah. So biasanya noise daripada pusingan, daripada rotation, daripada so that's why wind turbine ni dia kena jauh daripada penempatan. So under certain circumstances, wind turbine can also cause electromagnetic interference, affecting television reception or microwave transmission. So kalau rumah awak berdekatan dengan wind turbine ni, biasanya akan mengganggu siaran radio awak, siaran TV awak punya signal untuk handphone awak. So itu pun isu. So that's why apa ni itu dari segi effect kepada environment lah. Okay, so the ecological impact of wind power normally center on its effect on bird population. So ni lah, bird terbang-terbang, langgar kipas, mati. The most obvious danger of bird being injured or killed when flying through the rotor blade. So ini yang ni lah. So ni antara isu-isu yang besar juga sebab biasa serta-serta burung ni, sebab dia wind turbine ni dia terlampau besar, dia tinggi. So biasanya burung kan akan terbang kawasan-kawasan yang ni. So dan biasanya burung ni kalau dia berhijrah, dia akan bergerak dalam kumpulan. So kalau dia lalu kat kawasan wind turbine ni, biasa habis berterabur terus semua kan. Dia bukannya tahu pun apa tu lepas tak lepas kan. Kalau macam kita manusia, kita boleh agak cari tempat lain, tapi kalau burung kadang-kadang dia tak boleh fikir kan, lalu je. So site development could also damage fragile environment such as it bowl. So for offshore wind farm, they can interfere with fisheries and with shipping. So dia boleh ganggu ni lah. Kalau nelayan dan juga kapal-kapal pengangkutan,
can also interfere with radar. So dia ganggu kan, dia punya wave apa electromagnetic wave tu dia akan ganggu. So that's why radar-radar pun akan effect. Okay, so habis untuk wind turbine.